untuk suami saya. Kena tak nak sini? Mana awak dapat? Cepatnya! I dah tengok feng shui bangla tu. Berhantu! Hai, Hai. awak Hayden pelukis tu? Ya, saya. Sebenarnya saya nak hadiahkan potret saya untuk suami saya. Jadi berapa hari awak ambil masa untuk lukis potret macam tu? Watak saya sebagai Kartini, watak ni amat penting. Ianya adalah penggerak cerita dalam filem ni. Di mana Kartini ni, potret ini adalah Kartini. Kartini ini dibunuh dalam keadaan yang amat tragis sekali. Shouldn't be a problem. Ya, shouldn't be, I think. Silakan, masuk dulu. Watak saya dalam potret mistik bernama Latifah. Dia adalah tulang belakang pada potret mistik. Ini Jeffrey Abdullah. Gua takkan give up selagi tak dapat apa yang aku cari. Dalam potret mistik, Chico memegang watak Jeffrey Abdullah, berusia 23 tahun. Jeffrey Abdullah dia happy go lucky yang melalui kehidupan macam remaja biasa. Tapi dia suka pada benda-benda yang misterius. Wow. Apa jauh, apa singkat, ha? Aku dah setuju dengan topik tu. Aku editor ke kau editor? Dalam potret mistik, saya memegang watak sebagai Azhar Rizin, Zack. Saya potretkan Zack dalam potret mistik ni sebagai seorang pelajar yang happy go lucky, suka kacau orang, suka mengganggu orang. Hello, Bagak Sis Putra bercakap. Apa cerita? Okey. Confirm malam ni? Okey, alright. Kita jumpa malam ni. Okey, bebe. I love you, bebe. Saya memegang watak sebagai Harry dalam cerita potret mistik. Watak Harry dalam potret mistik ni seorang yang suka menolong rakan-rakannya dalam kesusahan demi rakan-rakannya. Dan Harry ni anak orang kaya, dan walaupun dia anak kaya, dia tak mengasingkan diri dia kerana dia anak orang kaya, tapi sebaliknya dia sanggup menggadaikan nyawa untuk demi rakan-rakan dia. Okay. Okay, look at me. Okay, father. Okay. Okay, that's all. Okay, thank you very much. Okay guys, done. Dalam potret mistik ni, saya nak pegang watak sebagai Seri. Seri ni dia seorang penyanyi remaja yang tengah meningkat naik lah, tengah top lah orang kata. Dalam potret mistik ini, saya memegang watak sebagai Winnie. Karakter Winnie seorang yang ceria, tapi seorang penakut. Winnie juga seorang yang percaya feng shui. You all tak percaya feng shui? I dah cakap, potret itu jangan bawa balik. Potret itu akan bawa baik omen. Sui. Okay, dalam potret mistik, saya memegang watak Amar. Di mana Amar ni suami kepada Kartini, iaitu lakonan Hera Fazira. Abang? Apa mabuk, bang? Apa mabuk? Abang? Kenapa? Mabuk satu rosa? Berzina tak berdosa! Potret mistik ni sebenarnya adalah sebuah filem yang berjonerkan psycho thriller, di mana pelakon-pelakon yang menjayakan potret mistik ini membawa perwatakan yang berlainan bagi setiap seorang, di mana ceritanya berkisar mengenai dua zaman. Satu zaman tahun 1981 dan zaman yang berikutnya adalah tahun 2004, di mana ketika di zaman 1981 akan berlaku satu tragedi yang agak tragis yang akan mengakibatkan sebuah keluarga yang harmoni berkecai.
sebenarnya kita nak cuba tunjukkan kepada penonton bahawa bagaimana fitnah boleh menghancurkan sesuatu bangsa dan negara sebenarnya. Tetapi dalam unit yang kecil di mana kita milik keluarga sebagai mangsa kepada fitnah. Bini kau tak pernah komplain ke bila kau tak ada kat rumah? Ha? Tak ada. Komplain apa? Tak payah komplain. Aduh. Kita orang tak sanggup nak bagi tahu kau. Bagi tahu apa? Ha? Silap-silap anak yang bakal dilahirkan tu pun bukan anak kau. Buang hajar! Kau bangun! Dalam waktu yang sama, kita juga ingin memaparkan keakraban, kekitaan terhadap satu golongan remaja yang sanggup bersatu demi untuk menyelamatkan kawan yang berada dalam kesusahan ataupun keperitan. Itu Jeff, Uncle. Itu Uncle. Dia berdarah, Uncle. Jeff. Jeff. Jeff, ngapain sih? Jeff. Ayah ni. Jeff. Seronok sangat sebab daripada pelakon yang first time berlakon sampai yang pengalaman yang cukup tinggi, local Indonesian artis. Okey. Gue janji. Ingat, kita kerjakan kerja. Jangan bilang Jeff ya, please. Ya, merupakan satu pengalaman baru bagi saya bekerja dengan mereka. At the same time, saya dapat belajar banyak benda daripada mereka. Di situ, sedikit sebanyak saya dapat mengetahui, saya dapat tahu cara pelakon-pelakon lain cuba mendalami watak masing-masing. Oi, banyak kau punya wartawan. Habis-habis lah kau ni. Dah lah, malas aku layan. Habis aku telefon Jeff bagus. Kai berganding bahu dengan Chico, Kai berganding bahu dengan Farid Kamil, Serena. Okey, banyak yang diorang bagi tunjuk ajar pada Kai tentang macam mana untuk menjiwai watak, satu-satu watak. Dan bila on set macam mana, sebab Kai tak tahu apa-apa langsung bila Kai on set, sebab itulah filem pertama Kai. Dan juga ibu itu Ketijatan juga beri pengasuh banyak juga pada Kai, bagi tunjuk ajar bila dalam kita merehat ke apa, dia juga bagi nasihat pada Kai bila macam mana on set macam ni, bagi watak macam mana. Harry, kalau ikut feng shui, warna ini sesuai untuk you, tahu? Selain pelakon, Profesor Razak dengan Abang Zack sering memberi pantuan dan nasihat dalam membina watak Winnie di dalam filem ini. Winnie rasa bertuah dapat bekerja sama dan arahan di bawah Profesor Razak. Makanya jangan suka tulis cerita hantu. Tiap hari mimpi buruk enak. Saya belajar dari Prof. Razak di mana fitnah itu bisa menghancurkan segala-galanya. Jadi tidak hanya sekedar menampilkan pemain-pemain yang berbakat, tidak hanya menampilkan kecantikan atau tidak hanya menampilkan wardrobe yang bagus, tapi penonton Potret Mistik pasti akan dapat mengambil suatu pelajaran dari film ini. Idea untuk menghasilkan Potret Mistik ini sudah lama dipikirkan dan penulisan skripnya pun mengambil masa yang agak lama. Sejak filem mistik dikenalkan kepada umum yang bergenrekan suspense thriller, kita cuba mencari kelainan dan kita percaya di dalam industri filem Melayu tidak ada genre psycho thriller yang diperkenalkan sebelum ini. Jadi Metro Movies dengan tenaga kerja kami memilih psycho thriller untuk dikenalkan kepada penonton kali ini kerana merasakan bahawa idea genre thriller yang bercorak psycho thriller ini tidak pernah dibuat dan kita mengharapkan idea sebegini akan diterima oleh penonton lah. Jeffrey. Jeff. Pemuasan terhadap lokasi yang dipilih juga memerlukan pengorbanan dari pelakon. Khususnya seperti underwater shot memerlukan satu
pengorbanan besar daripada pelakon-pelakon yang ada ini untuk mendapatkan shot-shot yang sesuai telah mengambil masa yang lama. Di samping itu, penggunaan ramai karakter-karakter dalam cerita ini juga memerlukan penelitian dari sudut watak pelakon. Scene paling mencabar bagi saya dalam Potret Mistik ni itu membabitkan saya sendiri. Diminta oleh pengarah untuk berada dalam kolam renang sebab kita menggunakan underwater camera. So saya perlu berada dalam kolam terapung sambil membuka mata seluas-luasnya. Bagi saya mencabar bukan kerana apa. Satu, saya perlu bernafas, menahan nafas saya. Waktu pukul 3 pagi, kita semua diarahkan berendam dalam swimming pool. Terkapai-kapai dalam swimming pool semua, dalam air semua, buka mata semua besar-besar semua, masuk air. Tapi 3 pagi dengan tahan sejuk, tak sejuk lah. Tapi memang walaupun mencabar tapi rasa memang best lah sebab itu first time akan berlakon dalam filem dan dah ada pengalaman dalam air kan, macam mana kamera gerak dalam air kan. Winnie terpaksa membuka mata di dalam air selama lebih kurang 10 minit. Kedua, pada hari itu Winnie sangat demam. Tetapi kerana semangat tim yang kuat mendorong Winnie untuk meneruskan penggambaran tersebut. Pertama kali memang ini satu pengalaman yang menyeronokkan, good experience. Memang saya tak pernah lagi mengalami pengalaman macam ni. Memang keadaan dalam kereta tu walaupun shootnya di swimming pool, tapi terus terang saya katakan saya memang tak kata benang. Ya, jadi ada disebabkan profesor pun banyak bagi keyakinan kat saya, mengatakan saya boleh buat dan Cik Latif pun banyak beri tunjuk ajar. So alhamdulillah scene tu berjalan dengan baik. Kan, jadi saya dapat mengawal pernafasan saya dalam air itu sebaik mungkin. Jadi memang satu pengalaman yang memang susah nak lupakan. Okey, cabarannya ialah masa saya buat scene dalam rumah tu, memang suspense sebab apa, rumah tu sendiri memang dah seram. And then pula ada scene yang melibatkan saya ada buat stand tau. Maksudnya bila saya nampak satu lembaga dan saya jatuh tergulik-gulik tu, memang saya buat sendiri stand tu. Saya juga kena melakonkan watak wanita bersalin di mana saya tak pernah bersalin. Itu memang saya tak dapat bayangkan, memang mencabar. Saya akan melakukannya kejap lagi, belum lagi buat situ, tapi menjadi ikawan saya setiap malam lah nak membayangkan macam mana nak bersalin. Cabaran saya adalah apabila saya berdialog dengan tengkorak. Tengkorak tu adalah watak Kartini yang saya hidupkan balik. Saya menghidupkan watak Kartini tu walaupun dia dah jadi tengkorak, tapi itulah permainan saya. Sehingga kan saya menukar karakter saya kepada watak Kartini, kemudian balik kepada watak Latifah. Permainan ni sungguh menyakitkan. Saya kena memberitahu audien yang siapa Kartini ni sebenarnya. Seorang yang lemah lembut, seorang yang disenangi oleh semua orang, hingga pembantu tu sendiri sanggup melakukan apa saja demi Kartini, demi keluarga Kartini ni.
Jangan lupa saksikan Potret Mistik di pawagam berhampiran anda. Samping itu kita nak juga menunjukkan kepada penonton betapa perkara-perkara yang misteri, mistik, perkara-perkara yang karut ini sebenarnya boleh berlaku tetapi mungkin disebabkan oleh satu-satu keadaan yang lain. Serupa kisah ganjil yang berlaku pada budak yang sentiasa merayau dekat dalam rumah tu memang serupa dengan jalan cerita Jeffrey Abdullah dalam Potret Mistik. Secara tak langsung, dan cerita ni Ciko dah dapat tahu semasa Ciko berumur 12 tahun. Dikonfirmkan pula semasa di lokasi. Dan Ciko sendiri dapat pandang dia dengan mata sendiri dengan beberapa orang yang lain, bukan Ciko seorang. Seram. Pasal yang buat seram sama. Macam kita di lalu macam kita bercakap, apa kau nak? Kau punya hidup sama dengan aku. Nak takut. Tapi nak tahu lagi, nak kupas lagi. Aku pun nak mencari jawapan. Kau pun nak mencari sesuatu. Jalan hidup kau. Jalan hidup kita sama. Jadi dalam takut tu lagi nak ikut dia. Kita macam kena tarik. Mungkin kejadian tu membuatkan karakter lebih kuat. Sebab itulah karakter Jeffrey Abdullah yang kadang-kadang sampai lalai, lupa diri. Hilang Ciko. Cuma ada Jeffrey Abdullah. Kau lah bentuk ni. Hei! Aku tak takut lah. Aku bukan penakut. Masa mula hari pertama Kai sampai, Kai memang rasa macam lain macam lah dalam bangunan tu. Sebab bangunan tu berusia 80 tahun. Bila kita masuk, Kai cakap betul ke? Kai cakap jumpa Frog, betul ke kita nak berlaku dalam bangunan ni? Frog cakap betul. Pagi, lebih kurang 4-5 pagi lah itu kan. Kai rasa macam takut sangat sampai tak boleh tidur. Macam nak pergi toilet pun rasa macam seram sejuk pun ada. Banyak kita tidur tu macam ada satu benda memperhatikan Kai dari ujung kaki Kai tu, memang memperhati satu, memang benda tinggi tegak diri dekat tempat ujung kaki Kai tu. Jadi Kai terpaku sampailah pukul 6 pagi baru Kai tergerak. Dalam kereta, scene di dalam kereta. Pada ketika itu, Winnie ditinggalkan seorang diri dalam kereta. Winnie rasa takut dan seram dan Winnie berdoakan. Suasana yang gelap dan banglo tu menyeramkan, membuatkan macam ada sesuatu yang sedang memerhatikan Winnie ketika itu. Takut, memang takut. Banglo tu, percaya tak? Tak nak cakap lah, memang banglo tu. Kalau saya cuma bercakap kosong, mungkin anda tak percaya. Jadi, saksikan sedotan seterusnya. Sebenarnya, saya nak hadiahkan portret saya untuk suami saya. Cepat, Jeff! 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 Cepat
feng shui bangla tu? Berhantu! Okey, kalau anda ingin merasa apa yang kami semua lalui semasa di lokasi, semua perasaan takut, mencari, dan jika anda percaya pada alam gaib, saksikan bersama Potret Mistik pada 10 Mac 2005. Jangan lupa saksikan filem lakonan pertama daripada Guy, Psycho Thriller Potret Mistik pada 10 Mac dibawakan berhampiran dengan anda. Kalau anda ingin mencabar diri anda, baik anda tonton. Jangan lupa saksikan Potret Mistik. Jangan lupa saksikan filem pertama lakonan Winnie dalam filem Potret Mistik. 千万别错过在3月10号观赏这部惊悚片《Potret Mistik》。大家好，我是 Winnie 郭美君。 Okey, sebut pasal mistik, semua orang tahu mistik ni satu benda yang misteri. Jadi, kalau anda suka tengok cerita-cerita misteri, saya rasa jangan lepaskan peluang, pastikan anda suka pergi ke panggung wayang tengok cerita Potret Mistik ni, kerana anda pasti akan berpuas hati, garapan dia, cerita dia, semuanya memang lain daripada lain. InsyaAllah. Jangan lupa menonton filem Potret Mistik pada 10 Mac di bawah program berhampiran anda. Jeffrey! Rindu yang tenggelam dalam kesunyian tertahan.